Apa yang anda perlu lakukan sekiranya anda mahu berkongsi peperiksaan itu ataupun kuis yang anda telah buat dengan Google Forms tadi tanpa menggunakan Google Classroom. Saya tahu bahawa penggunaan Google Classroom ini ada limitasinya dan ada antara kawan-kawan kita ataupun rakan-rakan kita mungkin tidak berapa mahir ataupun tidak menyukai kekangan-kekangan ini. Jadi mereka lebih senang berkongsi ujian tersebut dengan menggunakan kaedah manual. Tetapi macam saya katakan dalam video berkenaan dengan perkongsian kuis dalam Google Classroom, anda boleh menetapkan masa. Jadi kalau exam itu atau peperiksaan itu adalah masa sensitif ataupun time sensitif di mana anda perlu ada masa start dan masa berakhir, bagaimana anda melakukannya. Okey, dalam video ini saya akan terangkan terus macam mana anda boleh menggunakan borang Google Forms tersebut ataupun kuis Google Forms tersebut secara terus dengan hanya menggunakan butang. Tetapi ini perlu dilakukan secara manual. Anda perlu berada di permulaan dan pengakhiran exam tersebut untuk memastikan anda boleh membuka respons dan menutup respons kepada borang tersebut. Jadi cara untuk melakukannya anda lihatlah tutorial ini yang sebenarnya tidak susah tetapi perlu juga anda fahamilah. Cara untuk menutup borang pada Google Forms adalah sangat senang sebenarnya. Anda perlu masuk kepada bahagian back-end Google Forms tersebut, iaitu bahagian yang mana anda boleh edit semua dan pastikan anda melihat paparan yang lebih kurang seperti ini. Di bahagian atas borang tersebut adalah questions dan responses. Untuk pergi kepada bahagian kawalan untuk mengawal pembukaan borang tersebut, anda perlu pergi kepada responses. Di responses ini, anda lihat pada bahagian simbol berwarna hijau, create spreadsheet, dan lihat di bahagian bawah, accepting responses. Di sini anda akan melihat bahawa accepting responses ini adalah dibuka. Bermaksud, orang boleh memberi respon dan memberi jawapan kepada Google Forms tersebut. Ataupun dalam kes ini, ujian anda kini boleh dijawab oleh peserta-peserta yang mengambil ujian tersebut. Ianya secara automatik memang dibuka. Jadi untuk menutupnya, anda perlu tekan ataupun pilih. Gerakkannya ke sebelah kiri. Dan warna toolbar itu terus berubah menjadi merah. Maksudnya di sini adalah sekarang borang itu tertutup. Kalau ada pelajar yang ada link kepada borang itu, dia nak lihat ataupun nak cuba ambil peperiksaan itu, okay, kalau dia pergi kepada borang tersebut, dia akan dapati tidak ada benda yang dia boleh jawab. Bahagian message to respondents ini adalah bahagian ini. Okay, bahagian ini. Di mana saya sendiri yang menaip nota ataupun notis ini menyatakan bahawa peperiksaan tersebut telah pun tamat. Jadi anda pun boleh menukar apakah pesanan anda di situ. Jadi bagaimana kita menggunakan fungsi ini dalam peperiksaan? Sebelum exam, pastikan bahawa borang tersebut tidak menerima responses. Dan kalau peperiksaan itu hendak dimulakan, katalah bermula pukul 8 pagi, anda kena buka. Jadi apabila ianya dibuka, pelajar boleh menjawab peperiksaan tersebut. Dan apabila katakanlah peperiksaan itu berakhir pukul 10, tepat jam 10, anda balik kepada tempat ini dan anda tick not accepting responses. Maka peperiksaan itu secara automatik akan ditutup dan tak ada sesiapa pun yang boleh menjawab lagi soalan tersebut. Jadi itulah cara untuk anda membuka dan menutup Google Form. Ianya tidak susah. Cuma masalah dengan cara ini berbanding dengan menggunakan Google Classroom adalah apabila anda ingin mendapatkan ataupun menyemak nanti, anda akan menghadapi masalah untuk pengembalian markah dan juga kertas. Sebab cara ini tidak menunjukkan kertas soalan kepada pelajar. Berbanding kalau anda gunakan Google Classroom, pelajar boleh melihat kertas soalan yang dia sudah jawab dan dia boleh menerima markah yang telah diberikan kepadanya secara individu. Kalau menggunakan cara ini, kalau kita nak berikan markah secara individu, anda kena bekerja keras sikit lah. Kena tulis secara manual dan email satu persatu pelajar ataupun message satu persatu pelajar yang menerima markah tersebut. Jadi itu keburukannya lah, ada pros dan cons. Memang cara ini lebih senang diimplementasi, tetapi pada peringkat akhirnya nanti apabila anda ingin rilis markah, di sanalah anda akan sengsara. Kalau anda menggunakan Google Classroom, cara untuk belajar menggunakannya itu susah, tetapi apabila anda ingin riliskan markah satu persatu, ianya lebih mudah kepada anda. Jadi cadangan saya adalah supaya anda menggunakan Google Classroom dan kalau ada antara pelajar anda yang tidak dapat masuk ke dalam Google Classroom, barulah anda gunakan cara manual. Jadi tak banyaklah yang anda perlu semak dan kebalikan secara manual. Jadi itu saja video untuk kali ini. Ada sambungan lagi kepada siri Google Forms ini, ujian dalam Google Forms ini. Jadi saksikanlah sambungan selepas ini dan selamat mencuba.